Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya Nur Syazwani binti Rosmawi, Islamic Estate Planner di As-Salihin Trustee Berhad. Jika tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat perancangan harta pusaka Islam, bolehlah hubungi saya, iaitu jika nak buat penulisan wasiat, hibah, deklarasi harta sepencarian, ataupun nak selesaikan harta pusaka yang mana seseorang itu telah meninggal dunia, contohnya ibu, bapa, suami, isteri, anak dah meninggal dunia, tetapi tuan-tuan dan puan-puan tidak boleh nak uruskan. Kami di As-Salihin Trustee Berhad boleh membantu tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya tinggalkan nombor telefon saya untuk tuan-tuan dan puan-puan hubungi saya. Okey, kita kembali kepada kita punya tajuk. Jika semalam saya dah cakap pasal kadar-kadar faraid, kadar-kadar yang telah ditetapkan oleh ashabul furud kepada ashabul furud oleh syarak, iaitu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-11, ayat ke-12 serta ayat ke-176, di mana ada 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 2/3, 1/3 baki. Itu antara pecahan-pecahan ataupun kadar-kadar yang telah ditetapkan. Okey, hari ini saya nak buat secara simple, secara mudah, secara teori, secara teori serta praktikal. Okey, kita tengok contoh-contoh. Bila kita tengok contoh, baru kita senang untuk kita tahu, oh begini, oh begini, oh begini. Okey, insya-Allah saya akan tunjukkan satu persatu. Okey, kita terus tunjuk contoh-contoh daripada yang semalam saya terangkan tu. Saya akan tunjukkan contoh siapa yang memiliki, siapa yang tidak memiliki bahagian faraid. Okey. Ini adalah tajuk yang saya akan tekankan kepada anda untuk hari ini. Siapa yang layak memiliki bahagian faraid? Okey, kita tengok satu persatu. Katakanlah arwah wanita meninggal dunia. Kita katakan contoh, dia ada suami, dia ada anak lelaki, anak perempuan, dia ada ibu, dia ada bapa. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tengok siapakah yang layak menerima bahagian faraid untuk kes ini. Pertama sekali siapa yang layak? Suami layak, ibu layak, bapa layak, anak lelaki layak, anak perempuan layak. Ini anak lelaki juga. Anak lelaki layak, anak perempuan pun layak. Bermakna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mereka akan menerima bahagian faraid masing-masing. Nak tengok jalan penyelesaiannya, nak tengok jalan kira faraid mereka. InsyaAllah kita buat jalan kira. Ibu. Okey, kita buat kolom dulu. Ibu 1/6. Kerana apa ibu 1/6? Kerana ada anak, ada keturunan, maka ibu dapat 1/6. Bapa 1/6. Kenapa bapa 1/6? Sebab ada anak lelaki ini, ada anak lelaki. Suami 1/4.
Kerana apa? Kerana ada keturunan. Ada anak lelaki, ada anak perempuan. Suami 1/4. Anak lelaki, anak lelaki, anak perempuan. Yang ini mereka akan dapat asobah. Asobah itu apa? Asobah itu adalah baki. Maka ini adalah jalan penyelesaian. Ini adalah jalan kira untuk, ini adalah kadar-kadar untuk semua ahli waris. Bagaimanakah kita nak kira? Pertama sekali kita buat, kalau cara saya suka buat di sini 2, 1. Kerana apa ini 2? Kerana anak lelaki akan dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat 1 bahagian. Jadi saya terus tambahkan menjadi di sini 5, dan saya tinggalkan sekejap untuk ini. Saya tinggalkan untuk bahagian anak-anak ini, saya tinggalkan sekejap, dan saya akan selesaikan bahagian ini. 1/6 darab dengan 2. 1/6 darab dengan 2. Yang ini darab dengan 3. Kerana apa? Kerana nombor penyebut yang paling sesuai, nombor penyebut yang paling kita panggil sesuai lah, yang sesuai untuk dijadikan adalah penyebut yang baru adalah 12. Di sini menjadi 12. Maka di sini 1 darab dengan 2 jadi 2 di sini. 1 darab dengan 2 jadi 2 di sini. 1 darab dengan 3 jadi 3 di sini. Maka ada lebih lagi 12. Ini 2 campur 2 4. 4, 5, 6, 7. 7, 12 tolak dengan 7. Jadi di sini adalah 5. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok 5 di sini dengan 5 di sini, dia boleh bahagikan ke tak? Boleh. Apabila 5 boleh dibahagikan dengan 5, kita tidak perlu lagi untuk mendarab 12 darab dengan 5. Tidak perlu, sebab 5 boleh bahagikan dengan 5 menjadi seperti ini. Okey? Jadi seperti ini. Jadi di sini kita boleh terus tulis penyebutnya 12 sahaja. Tak perlu darab dengan 5 ini. Jadi ini adalah 2, ini adalah 2, ini adalah 3. Ini kita ambil daripada sini. 2, 2, 1. Apabila kita tambah 2 campur 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi untuk pecahannya, untuk setiap seorang adalah 2/12 untuk ibu, 2/12 untuk bapa, 3/12 untuk suami, anak lelaki 2/12, anak lelaki kedua pun 2/12, anak perempuan 1/12. Jadi ini adalah jalan penyelesaian untuk kes wanita meninggal dunia. Dia ada ibu, bapa, ada suami, anak lelaki 2 orang serta anak perempuan 1 orang. Maka ini adalah penyelesaiannya. Okey, kita tengok sekiranya. Okey, saya padam ya. Kita tengok sekiranya bapa tiada. Katakanlah bapa mati dahulu. Okey, berapakah penyelesaiannya? Okey, apa lagi kita tengok di sini? Tadi tuan-tuan dan puan boleh reverse balik. Di sini adalah ibu 1/6. Kerana apa? Kerana ada keturunan. Bapa tak ada, bapa dah meninggal dunia dahulu. Suami 1/4. Anak lelaki, anak perempuan. Di sini adalah asobah. Jadi di sini di hujung ini saya akan tulis 2, 2, 1. Jadi saya terus tambah di sini. Saya tinggalkan sekejap untuk saya selesaikan bahagian ini. Kalau hitam pula, sorry ya. Okey, 1/6 dengan 1/4 ni boleh disesuaikan dengan nombor
12. Ni darab dengan 2, ini darab dengan 3 menjadi 12 di sini. Iaitu 2, 1 darab dengan 2 jadi 2, 1 darab dengan 3 jadi 3. Yang ini adalah 7. Sebab apa? 2 campur 3 jadi 5, 12 tolak 5 jadi 7. Okey, 7 ini tak dapat nak bahagikan dengan 5 ini. 7 tak dapat nak bahagikan dengan 5 berbanding dengan kes tadi. 5 boleh nak bahagikan dengan 5. 7 tak boleh nak bahagikan dengan 5. Jadi di sini kita kena darabkan. 12 darab dengan 5. Kenapa 5? Kerana di sini. Okey? Di sini. 12 darab dengan 5 jadi 60. Yang ni pun darab dengan 5. 2 darab dengan 5 jadi 10. 3 darab dengan 5 jadi 15. Untuk yang ni 2 darab dengan 7. 2 darab dengan 7. Tengok di sini. 2 ini darab dengan 7 ini. Jadi 14 untuk anak lelaki yang pertama, 14 untuk anak lelaki kedua. Ini jadi 7. Okey, kalau kita nak tahu betul ke tidak jawapan kita, kita tambahkanlah. 14 tambah 14. Okey, 14 28. 28 campur dengan 7 jadi 35. Campur dengan 15 50. 50 campur 60 jadi 50 tambah dengan 10 jadi 60. InsyaAllah betul. 10/60 untuk ibu. Suami 15/60. Untuk anak lelaki 14/60. Anak lelaki kedua 14/60. Untuk anak perempuan 7/60. Jadi ini adalah penyelesaian sekiranya tiada bapa. Okey, saya nak buat satu contoh yang jarang-jarang tetapi ia pernah berlaku. Okey, kita tengok sekiranya saya tak padam semua. Padam kat sini. Saya padam kat sini. Saya padam kat sini. Ataupun saya padam semualah, senang. Sorry, mengeluhkan korang. Okey, saya padamkan semua. Padam semua. Kita tengok satu lagi contoh. Contoh di mana bapa meninggal dunia dahulu. Dan dia tak ada anak lelaki. Kita andaikan. Kita buat contoh. Anak lelaki dia tiada. Dia ada anak perempuan dia semua. Anak perempuan pertama, anak perempuan kedua, anak perempuan ketiga. Arwah wanita ini dia meninggalkan suami, dia ada ibu, dia ada anak perempuan sahaja. Ketiga orang ini. Apabila ada ibu, ada suami dan ada anak-anak perempuan, di dalam kes ini tiada waris asabah. Tiada waris yang menghabiskan baki. Jadi bagaimana? Kita kena siasat. Kita kena tanya dan kita kena siasat sedalam-dalamnya. Okey, kita tanya. Arwah wanita ini dia ada, yang ni kita tak perlu tanya dia ada anak ke apa ke, tak perlu tanya sebab anak perempuan ini dah menjadi keturunan furuk, keturunan yang ke bawah. Jadi kita tak perlu tanya, anak perempuan ni ada anak ke tak? Tak perlu sebab mereka zawi al-arham, mereka tidak akan memiliki, mereka tidak akan mendapat bahagian apa-apa. Okey, kita kena tanya dulu. Arwah wanita ini memang ada 3 orang je ke anak? Kita kena tanya. Memang ada 3 orang je ke anak? Mereka mungkin akan cakap, dulu ada anak lelaki. Ada anak lelaki tapi anak lelaki tu meninggal dunia dahulu. Jadi kita kena tulis juga. Anak lelaki ada tapi mati dahulu. Jadi memang anak lelaki ni tak akan mewarisi. Tapi kita kena tanya lagi. Anak lelaki ni ada anak ke tak? Apabila kita tanya anak lelaki ni ada anak ke tak, kita kena tahu berapa orang anak lelaki, berapa yang dia ada, sama ada cucu lelaki daripada anak lelaki
cucu perempuan daripada anak lelaki. Kedua-dua orang ini akan mewarisi. Yang ini ramai, sangat ramai terlepas pandang. Ramai sangat yang terlepas pandang. Dia ingat anak lelaki dah meninggal dunia dahulu. Wanita ini kita tulis tarikh lah. Kita tulis tahun. Ni meninggal tahun 2000. Ni 2020. Okey, anak lelaki ini sorry. Terbalik. Anak lelaki ini meninggal dunia dahulu sebelum wanita ini. Anak lelaki ini meninggal dulu, barulah wanita ini meninggal dunia. Okey, apabila anak lelaki ini meninggal dunia dahulu, kemudian baru wanita ini, maka cucu-cucu dia ni layak menerima bahagian faraid. Cucu-cucu dia ni akan dapat bahagian masing-masing, iaitu suami tadi akan dapat 1/4, ibu dapat 1/6, anak perempuan ni, tiga orang ni akan dapat 2/3. Yang ini akan dapat asobah bil wairi. Asobah bersama dengan orang lain. Bermakna asobah bersama orang lain tu maksudnya ada cucu lelaki, ada cucu perempuan, 2 untuk cucu lelaki, 1 untuk cucu perempuan. Jadi kalau nak buat penyelesaian ini, kita kena siasat satu. Kita kena tahu, oh ada anak lelaki rupanya. Anak lelaki ni ada anak ke tak? Bermakna cucu daripada anak lelaki ini akan mewarisi. Sebab ada kes dia sembunyi waris, ada kes begini. Jadi saya harap apabila penjelasan daripada video ini membuka minda, membuka pemikiran, membuka pengetahuan bahawasanya cucu ini layak menerima bahagian faraid. Kalau ada yang tahu bahawasanya ada cucu ini dan dia sembunyi waris dan dia tahu perkara itu wallahu alam lah, saya tak tahulah, mungkin ada niat lain ke apa ke, wallahu alam. Kita tak tahu niat seseorang, kita tidak tahu hasrat hati seseorang apa. Tapi kalau dia tahu, dia kena bahagi balik bahagian ahli waris ini sekiranya duit tu ataupun harta itu telah dibahagikan. Dia kena ganti balik, ataupun dengan cara kedua, dia kena minta halal daripada dua-dua orang cucu ini. Dia kena minta halal daripada keturunan daripada anak lelaki ini. Sebab keturunan daripada anak lelaki ini lagi kuat berbanding dengan keturunan yang lain. Keturunan lain tu saya tak cerita dululah. Keturunan lain tu macam adik-beradik, anak saudara lelaki, bapa saudara, sepupu, datuk saudara, anak kepada datuk saudara. Itu keturunan yang lain. Tapi yang ini lagi kuat. Yang ini adalah waris asobah yang paling hampir setelah anak lelaki ini. Kalau tak ada anak lelaki, yang ini memang akan dapat sebab dia ada cucu lelaki ini. Okey, saya harap video ini memberi penjelasan. Semoga ia bermanfaat. Sekali lagi, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Saya merupakan Islamic Estate Planner di Asalihin Trustee Berhad. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada permasalahan faraid ataupun ingin membuat deklarasi wasiat, hibah ataupun deklarasi harta sepencarian, bolehlah hubungi saya. InsyaAllah kami akan bantu. Serta sekiranya ada berlaku kematian dan tuan-tuan dan puan-puan ingin membuat urusan tetapi tidak tahu bagaimana, boleh juga hubungi saya. Saya akan serahkan kepada Department Estate untuk menjalankan kerja-kerja untuk penyelesaian kes harta pusaka yang telah ditinggalkan. Okey, saya Nurul Syazwani binti Rosmawi. Apa yang salah itu adalah daripada diri saya, kelemahan diri saya. Apa yang lebih itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Doakan perjalanan saya. Saya akan pergi ke Terengganu ulang alik selama 20 minggu untuk menuntut ilmu dengan seorang pakar faraid. Saya akan pergi berkursus di Terengganu, insya-Allah. Jika tak ada apa-apa aral,
kita berjumpa lagi di dalam video-video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.